Sejahtera kepada semua para pelajar sekalian, dan pada sesi ini saya akan membincangkan dan menerangkan tentang subtopik polimer semula jadi, iaitu yang terdapat pada bab 4 sebatian karbon. Baik, jadi apakah itu polimer? Saya akan menerang dalam tajuk ini, subtopik ini saya akan menerangkan tentang polimer dan monomer, polimer semula jadi dan polimer sintetik, proses pempolimeran dan penyah-polimeran, getah asli, dan getah tervulkan. Baik, sebelum itu saya akan terangkan dahulu tentang apakah itu polimer dan monomer. Polimer ialah molekul besar berantai panjang yang terbentuk daripada gabungan unit-unit molekul kecil. Dan unit-unit molekul kecil ini adalah dinamakan monomer. Ingat, monomer maksudnya satu unit, manakala polimer ialah hasil gabungan monomer-monomer, iaitu banyak unit. Baik, dalam alam sekeliling kita terdapat dua jenis polimer, iaitu polimer semula jadi dan polimer sintetik. Polimer semula jadi terhasil daripada haiwan dan tumbuhan, semua benda hidup, manakala polimer sintetik ialah polimer buatan manusia yang dihasilkan melalui tindak balas kimia. Baik, contoh polimer semula jadi ialah protein, karbohidrat, kanji selulosa, dan getah asli. Baik, untuk protein, polimer protein monomernya ialah asid amino. Untuk polimer karbohidrat kanji selulosa, monomernya ialah glukosa, dan polimer untuk getah asli ialah isoprena. Polyethena, perspex, polystrena, dan polyvinyl klorida ataupun PVC ialah jenis polimer sintetik. Okey, untuk polyethena, monomernya ialah ethena ataupun ethylena. Perspex, metil metacrylat, polystrena ialah styrena, polyvinyl klorida PVC ialah chloroethena. Untuk makluman pelajar semua, polyethena ini adalah polimer untuk plastik. Baik. Jadi seperti mana yang saya terangkan sebentar tadi, polimer semula jadi terdiri daripada haiwan atau tumbuhan, contohnya kanji, protein, lateks atau getah, kapas, sutra. Kebaikannya ia mudah didegradasi ataupun dilupuskan, dan biasanya tidak menimbulkan masalah pencemaran. Baik, polimer sintetik ialah polimer buatan manusia yang dihasilkan melalui tindak balas kimia. Ia mempunyai banyak kegunaan, contohnya mudah dibentuk, kuat dan ringan, lebih mudah, murah, lebih tahan dan sesuai digunakan berbanding polimer semula jadi. Walau bagaimanapun, kelemahan polimer sintetik ialah ianya susah untuk dilupuskan dan menyebabkan pencemaran, contohnya plastik, PVC, dan perspex. Baik, apakah itu proses pempolimeran? Proses pempolimeran ialah proses penggabungan monomer untuk membentuk polimer melalui ikatan kimia, ya. Jadi maksudnya setiap monomer-monomer ini digabungkan untuk membentuk polimer dengan ikatan kimia. Monomer ini diikatan dengan ikatan kimia untuk membentuk polimer. Manakala penyah-polimeran pula ialah opposite, ataupun bertentangan dengan pempolimeran, yaitu proses pemisahan polimer kepada monomer-monomernya melalui tindak balas kimia. Jadi polimer boleh diuraikan kepada monomernya melalui tindakan haba atau tindakan enzim. Okey, contohnya di sini adalah satu contoh pempolimeran di mana molekul-molekul ini, tubulin ini menjadi polimer tubulin, dan apabila penyah-polimeran berlaku, rantai tubulin ini akan pecah kepada unit-unit monomernya yang asas. Baik, sekarang kita akan teruskan kepada
getah asli. Baik, getah asli Getah asli didapati daripada pokok getah ataupun Hevea brasiliensis. Pokok getah ni berasal daripada negara Brazil ya. Jadi getah ditore dan mengeluarkan lateks, dikumpulkan dan ditambah dengan asid formik, cuka getah. Oke, untuk menggumpalkan getah itu. Baik, nanti lepas ini kita akan membincangkan bagaimana molekul-molekul lateks itu digumpalkan dan bagaimana asid boleh menggumpalkan molekul-molekul lateks itu. Baik, kepingan getah akan digelek dengan alat penekan bagi menyingkirkan air dan dihantar ke kilang untuk diproses. Lateks juga dihantar ke kilang dalam bentuk cecair. Dan petani ataupun penore getah menggunakan larutan amonia untuk mengelakkan lateks daripada bergumpal. Okey, getah asli ialah polimer yang berbentuk daripada isoprena. Formula molekul isoprena ialah C5H8. Ciri-ciri getah asli lembut dan kenyal. Kekenyalan maksudnya strukturnya dalam keadaan asal, struktur molekul tidak tersusun, tetapi apabila ditarik, rantai molekul akan berselirat dan menjadi lurus. Tetapi apabila dilepaskan, molekul getah kembali ke kedudukan asal. Contohnya ialah pengikat getah. Kedua, takat lebur getah asli adalah rendah. Dan apabila dia panas, akan menjadi lembut dan melekit. Dalam keadaan sejuk, dia menjadi keras dan rapuh. Getah asli juga tidak boleh mengkonduksikan elektrik dan bertindak sebagai penebat haba. Baik. Saya akan terangkan bagaimana proses asidnya dalam menggumpalkan molekul-molekul lateks ini. Baik, molekul lateks ialah larutan koloid, campuran homogen antara zara-zara getah dengan air. Itulah sebabnya para penore getah biasanya tidak akan menore getah dalam keadaan hujan, kerana pada waktu hujan kandungan zara-zara getah adalah sedikit, tetapi air adalah banyak kerana pokok getah telah menyerap air ya daripada tanah. Zara getah dalam lateks terdiri daripada molekul getah yang diseliputi membran protein. Dan membran protein pada zara getah ialah bercas negatif. Jadi cas-cas negatif pada permukaan zara getah menolak zara-zara antara satu sama lain. Dan ini menghalang molekul-molekul getah daripada tergumpal. Sebaliknya, asid mengandungi ion hidrogen yang bercas positif. Jadi apabila asid yang bercas positif ditambahkan kepada lateks, ia akan menetralkan cas negatif pada membran protein. Akibatnya zara-zara yang netral berlanggar dan mendekati antara satu sama lain, selaput protein pecah dan zara getah bergumpal. Selain daripada itu, bakteria dalam lateks juga menghasilkan asid, menyebabkan zara getah bergumpal. Itulah sebabnya walaupun getah yang ditore tidak diletakkan asid, dia akan bergumpal dengan sendirinya apabila dibiarkan dalam satu jangka masa tertentu. Baik, ini adalah salah satu contoh cara-cara tindakan ion positif daripada asid dalam membantu komponen molekul lateks ini untuk berkumpul. Jadi contohnya ya, okey. Di sini kita dapati di dalam permukaan lateks ini ada cas-cas negatif di permukaan protein. Tetapi jika ada cas positif yang daripada bakteria ataupun asid, dia akan menetralkan cas-cas negatif yang ada pada permukaan lateks itu. Akibatnya protein itu terbuka dan polimer-polimer getah akan boleh bergabung antara sama lain dan membentuk gumpalan. Baik, kita boleh mencegah lateks daripada berkumpul menggunakan larutan amonia. Kerana amonia mengandungi ion hidroksida OH negatif yang bercas negatif. Akibat ion amonia yang bercas negatif ini akan menetralkan semua cas positif daripada asid
yang terhasil daripada tindakan bakteria ataupun yang ditambahkan kepada lateks itu. Jadi, lateks kekal dalam keadaan koloid tanpa bergumpal. Baik, sekarang kita akan belajar tentang getah tervulkan. Kenyalan, kekerasan, kekuatan, dan ketahanan getah asli terhadap haba dapat ditingkatkan melalui proses pemvulkanan getah. Apakah itu proses pemvulkanan getah? Ia ialah proses pembentukan rantai silang antara rantai polimer getah asli oleh atom sulfur. Ingat ya pelajar, sulfur ya. Getah asli dan sulfur dipanaskan pada steam, dalam steam pada tekanan tinggi. Akibatnya atom sulfur akan membentuk rangkai silang yang kukuh dan teguh. Hasilnya rantai polimer getah asli tidak mudah bergelongsor antara satu sama lain. Jadi, akibatnya sifat getah tervulkan lebih kuat, tahan lama, dan tahan haba berbanding getah asli. Contoh barangan yang terhasil daripada getah tervulkan ialah tayar kereta, penebat dawai elektrik, kaset getah, dan sarung tangan, juga hos. Jadi, ini adalah ikatan yang terhasil, yaitu ikatan disulfida yang terdiri daripada atom sulfur, yang mana yang membentuk silang di antara molekul-molekul monomer getah ini, menyebabkan molekul-molekul rantai polimer ini tidak mudah bergelongsor antara satu sama lain dan tetap pada kedudukan sendiri. Jadi untuk soalan pemahaman, pelajar-pelajar boleh menjawab soalan-soalan ini ya. Baik, ini saja untuk untuk bahagian polimer dan pempolimeran. Jadi saya harap semua pelajar dapat memahami. Jika ada soalan, boleh terus type di ruangan komen agar saya dapat menjawab soalan Anda. Terima kasih kerana menonton dan mengikuti sesi ini. Please share, like, dan subscribe. Sekian, terima kasih.